minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, Tuan pengurusi Masjid Korea, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah. Kamunya sama-sama kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi berkesempatan kita pada malam ini untuk meneruskan bacaan kitab kita yang dalam bab akhlak seorang muslim, iaitu dalam bab dengki. Baik. Sebelum ni kita dah sebut tentang ada satu bab dalam bab dengki ni, yang mana Nabi sebut. Sebelum tu kita bacalah tentang dengki dan juga dendam, larangan. Kemudian Nabi sebut juga tentang mengeluarkan kata-kata ejekan, kata-kata ejek sebagai satu sindiran kepada orang lain, juga dilarang. Sampai Nabi sebut balasannya ialah dihancur leburkan dalam neraka. Ejek-ejek, sindir, sindir-sindir ni. Sebab apa? Sebab perbuatan tersebut dia boleh mengeruhkan keadaan, boleh menyebabkan putus persaudaraan. Ini, okey. Sebelum ni, baik, kita tengok lagi. Ada sikit lagi lah bab dengki ni. Kemudian Syekh Muhammad Al-Ghazali sambung tulisannya untuk membersih hati dan juga melapangkan dada. Macam mana kita nak pastikan hati kita ini baik, bersih, tidak ada kotoran, dan juga dada kita ni rasa tenang, rasa damai, tenteram. Maka setiap orang beriman hendaklah sentiasa mengharapkan kebaikan bagi orang lain, jika dia sendiri tak dapat mendatangkan kebaikan baginya. Maksudnya, seboleh-bolehnya apa yang kita buat bukan sekadar datangkan kebaikan pada diri kita. Apa yang kita buat sebaiknya mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Usahalah apa saja. Apa cara? Contohnya lah, rumah kita sebelah dengan masjid, pagar kita dengan pagar masjid tu sebelah. Nak lalu ke masjid kena pergi ke depan. Contoh je ni. Kena ikut depan, jauh, kena pusing. Kita nak pergi masjid, maka kita pun buatlah pagar kecil antara tanah kita dengan masjid, supaya kita mudah pergi. Dan dalam masa yang sama, bila kita buat macam tu, pagar depan rumah kita pun kita buka, supaya sahabat-sahabat yang daripada sebelah sana, belakang tu boleh masuk sekali. Maknanya kita usaha, bila kita buat kebaikan tu bukan untuk kita je. Kita mudah pergi masjid, satu hal. Tapi masa yang sama kita beri kebaikan itu untuk manfaat pada orang lain. Sebab tu kalau kita kan, dulu-dulu orang tua kita, kalau ada tanah, dulu-dulu tanah ni main bagi sebelah-sebelah gitu je. Dia tak macam sekarang mesti ada reserve jalan. Dulu dia bagi ikut ni lah, siapa yang kena ke dalam nasib lah. Siapa yang kena belah dalam tu jauh, nasib lah. Jadi orang tua dulu, tanah dia bagi. Gunalah laluan untuk
orang lain. Walaupun terpaksa kurangkan bahagiannya. Sebab apa? Sebab nak beri manfaat kepada orang. Ya, itu maknanya sebolehnya kita ni, ya, kalau boleh bagi manfaat kepada orang, kita buat. Kalau tak boleh, kita tak ada apa nak bagi manfaat ke orang. Tak ada ruang, tak ada apa, tak ada benda lah. Kita berikan, ya, doa ataupun galakan untuk kebaikan orang lain. Jangan kedekut. Jangan fikir diri je. Itu cara nak pastikan hati kita bersih. Maksudnya, Islam ajar macam mana? Jangan penting diri. Ya, beri kelebihan kepada orang lain. Orang yang kata terhadap orang lain buat jahat, dia tuduh orang lain buat jahat, padahal orang tu tak buat. Ataupun dia suka cakap tuduh palsu pada orang lain, maka orang seperti itu adalah orang yang suka memfitnah. Orang yang suka jaja cerita orang. Orang yang suka cerita hal orang. Ya, ada yang betul, ada yang tak betul. Hak betul kadang ada, tapi banyak tak betul. Cerita hal orang, buruk orang. Maka orang ni dinamakan orang fitnah, yang mengeluarkan fitnah. Fitnah ni berat. Fitnah ni benda yang besar, yang sangat dilarang. Ya, ni sekarang ni situasi sekarang ni. Tinggal 3 hari lagi ni. Kan? Tinggal 3 hari lagi ni. Macam-macam cerita keluar. Kita pun terpedaya. Yang tak betul kita percaya. Sebab kita mudah percaya. Dahlah kita percaya, ya, kita percaya tu satu hal, kita tertipu. Lepas tu pula kita pula cerita ke orang. Kita pula menyebar penipuan. Cerita hal orang yang buruk. Ya, ni satu. Sangat tak baik. Seperti mana Allah sebut dalam surah An-Nur, larangan, peringatan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang yang suka menghebah tuduhan yang buruk dalam kalangan orang yang beriman. Dia buat tuduhan-tuduhan buruk pada orang yang baik. Orang yang baik, orang yang soleh, orang yang wara', orang yang bertakwa, yang takut pada Allah. Kita buat cerita tuduhan buruk. Maka apa janji Allah? Mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya kat dunia, kat akhirat. Ya, orang yang sebar berita buruk orang lain, ya, orang itu pula orang yang baik, yang bertakwa, yang beriman, yang takut pada Allah. Kita cerita tentang hal dia yang buruk, maka Allah kata kamu tunggulah. Tunggulah. Sebab Allah akan beri azab yang sangat teruk kat dunia lagi dan juga di akhirat. Ya. Dan ingatlah Allah mengetahui. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah ni Maha tahu. Kamu tak tahu apa-apa pun. Ya, itu peringatan. Ya, jadi kalau dapat cerita tentang keburukan orang lain, maka bagi kita sudah, kita diam. Kita tidak menyambung keburukan tersebut. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala kasih pada orang yang tutup kekurangan orang lain. Ya. Orang yang menutup kekurangan orang lain, keaiban orang, Allah akan tutup keaiban dia. Kat dunia kita tahu satu keaiban orang. Orang tu, ya, satu benda yang ada keburukan pada dia, kita tutup, maknanya kita diam. Kita tidak hebahkan. Ya. Kita tak hebahkan sebab keaiban dia itu tidak memudaratkan masyarakat. Ya, tapi aib pada dia. Kita diam, kita tahu. Ya, Allah buka nak uji kita. Ya, kadang-kadang kita tahu tu bukan sebab kelebihan kita pun. Ya, bukan sebab kelebihan kita ni kita dapat tahu buruk orang. Itu ujian Allah nak uji kita, kita ni dapat tak suruh keaiban orang. Ya, Nabi kata siapa yang tutup keaiban orang,
maka Allah akan tutup keaiban dia. Kita pun ada aib. Kita pun ada benda buruk. Ya, kalau kita tutup aib orang, Allah tutup aib kita. Kita buka je aib orang, kita sebarkan keaiban orang lain, maka nanti Allah akan sebarkan keaiban kita. Walaupun, satu riwayat Nabi sebut, walaupun dia tak ada aib, dia tak ada aib, tapi akan terbuka, orang nampak dia ada aib. Sebab apa? Sebab sikapnya menceritakan hal orang, keburukan orang. Ya? Jadi Allah kasih pada orang yang tutup kekurangan orang lain, walaupun dia mengetahui bahawa kekurangan itu ada pada seseorang. Ya? Orang tu ada benda yang tak baik, yang buruk ataupun yang aib, yang memalukan dia kalau orang tahu, maka kita sembunyikan. Sekalipun apa yang dikatakannya itu benar, walaupun keaiban itu betul, ya, kita tutup. Namun bagi setiap orang Muslim tak patut berbuat sesuatu yang menyinggung perasaan saudaranya. Dalam bab aib ni ada dua keadaan. Satu keadaan kita tak boleh cerita. Satu lagi keadaan kita boleh cerita. Ya? Ada panduannya dalam Islam. Ya? Macam mana aib tu yang tak boleh dicerita. Kita tahu tentang buruk orang, sahabat kita. Tapi kita tahu dia orang baik. Dia ni orang baik. Tapi ada terbuat keaiban, keburukan tu dia ada terbuat. Ya, mungkin kegagalan mengawal nafsu, mungkin kegagalan dia mengawal diri dia sebagainya, mungkin kerana tewas dengan ujian, maka dia ada buat keburukan. Kita tahu. Maka kalau begitu keadaannya, Islam suruh jangan ceritakan. Diam. Kita suruh jangan cerita dengan sesiapa, walaupun kita tahu. Sebab kita tahu dia orang baik. Ya? Manusia tak terlepas, kita ni tak lepas dengan berbuatan buruk. Siapa saja akan ada buat keburukan. Jadi kalau kita tahu, maka kita diamkan. Itu keadaan pertama. Yang kedua, siapa yang kita boleh ceritakan tentang keburukan dia? Iaitu orang yang buat aib, buat buruk, buat maksiat terang-terang, tak rasa malu, tak rasa bersalah. Ya, dia buat maksiat, benda buruk terang-terang. Ya, dan dia bangga dengan keburukan yang dia buat. Maka yang orang begini kita boleh ceritakan untuk mengurangkan ataupun mencegah keburukan dia. Itu dua keadaan. Ya. Tapi yang banyaknya di mana? Yang pertama. Ya, iaitu bila kita tahu tentang keburukan, kadang-kadang kawan-kawan baik ni kadang-kadang tercerita, ya, seronok punya cerita, tercerita, maka bagi kita cukuplah kita diamkan. Sebab apa? Kebaikan dia Allah akan tutup keaiban kita pula. Kita pun ada aib, Allah tak buka. Allah tak dedahkan kepada orang lain. Ya. Itu dia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis, ya, bahawa Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Atadaruna mal ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala zikruka akhaka bima yakrahu. Qila afara'aita in kana fi ahi ma aqul? Qala in kana fihi ma takunu faqad tabatahu wa in lam yakun fihi ma takulu faqad bahattah. Ya. Ada dua perkara. Nabi tanya sahabat, tahu tak kalian apakah sebenarnya perbuatan orang yang mengejek? Orang yang mengejek, yang menyindir. Apakah sebenarnya perbuatan orang yang menyindir orang lain? Mereka menyahut, sahabat sahut, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ya. Kemudian baginda meneruskan, ribah, sindiran, sindir. Apa kita kata? Kalau kata sekarang ni, kecam. Kecam orang. Ya, bantai aja dengan perkataan-perkataan. Ya. Jadi Nabi tersebut iaitu menyebut sesuatu yang tidak menyenangkan saudaramu. Sebut sesuatu, dia dengar, dia tak seronok. Dia dengar, dia rasa hati. Ya, sindir lah. Kita sindir orang, kan orang terasa. Ya, cakap depan tapi bagi pada orang lain. Ya.
Seorang sahabat tanya, bagaimana kalau yang disebut itu betul? Macam mana kalau disebut sindiran tu? Sindiran tu betul, kenyataan. Nabi jawab, sekalipun yang disebut itu kenyataan, mana tak boleh, engkau tetap dianggap ribah. Ribah ni maknanya perbuatan yang dilarang. Ya. Apa yang sebut itu tidak benar. Apabila yang disebut itu tak benar, engkau telah buat kepalsuan. Kalau betul, dianggap ribah. Maknanya dianggap kita telah buat satu sindiran yang buruk ke orang. Tapi kalau tak betul, kita sebut perkataan sindir, tak betul dia tak buat, maka disebut bahtah, palsu. Ya, bahtah ataupun bahtah. Islam melarang perbuatan orang yang suka mengadu-ngadu. Satu lagi perkara, orang yang suka mengadu cerita orang. Dia bawa cerita orang. Kerana perbuatan itu dapat merosakkan ikatan kaum muslimin, mengeruhkan suasana persahabatan dan menimbulkan perpecahan. Kita cerita ke orang ni, cerita nak, konon-kononnya nak perbaiki. Konon, tapi sebenarnya bukan kita bertujuan nak memperbaiki. Kita lebih bertujuan nak cerita orang. Rasulullah SAW melarang para sahabatnya supaya jangan menyampaikan kepada baginda berita yang tak menyenangkan mengenai sahabat lain. Nabi tak suka sahabat-sahabat datang cerita sahabat lain nak mengadu kepada Nabi. Sahabat ni macam ni, macam ni, macam ni. Ya Rasulullah, orang ni macam ni, macam ni, macam ni. Nabi tak suka. Ya, suka mengadu-ngadu. Ya, jadi Nabi mengingatkan. Nabi sebut, la yuballighuni ahadum minkum min ahadin min ashabi syai'an fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadr. Rawahu Abu Daud. Janganlah ada antara kalian yang sampaikan berita, cerita yang tak menyenangkan mengenai salah seorang daripada sahabat-sahabat aku. Aku lebih suka berpisah dengan orang yang suka buat cerita ni. Ya, dengan dada yang jernih. Ya. Maknanya tu dia. Kita menceritakan tentang keadaan orang, mengadu supaya dipandang buruk. Ya. Jika seseorang mendengar sesuatu yang buruk mengenai saudaranya, maka janganlah sebarkan perkara buruk tersebut kepada saudara yang lain. Mungkin jika ia tidak menyebarkannya, perkara itu akan hilang dengan sendiri. Akan tetapi jika berlaku sebaliknya, kalau disebarkan, mungkin akan berlaku pertikaian. Kerana berita yang telah disampaikan itu jatuh ke pengetahuan orang lain. Akhirnya timbul persengketaan dan dendam. Ini tadi kita sebut ni. Ya, jangan kita bawa cerita buruk tentang orang lain. Ya, sebab dia boleh menyebabkan berlaku perkara yang lebih buruk lagi. Ya, iaitu mungkin berlaku pergaduhan, mungkin berlaku rasa tak puas hati, ya, dan sebagainya. Rasulullah menegaskan, la yadkhul jannah nammam. Wa fi riwayah qattat. Ya, Nabi sebut satu riwayat sebut Nabi kata nammam. La yadkhul jannah nammam. Dalam riwayat lain Nabi sebut la yadkhul jannah qattat. Orang tak masuk surga orang yang mengumpat, nammam, mencerita buruk orang walaupun betul. Ya, mengumpat tu maknanya cerita buruk orang walaupun betul. Tak masuk surga. Riwayat lain sebut, Nabi sebut perkataan bukan nammam tapi qattat. Ya. Menurut para ulama, dua perkataan ni, nammam ataupun qattat, mempunyai pengertian yang sama, iaitu orang yang bercakap dengan suatu kumpulan kemudian sebarkan berita tersebut. Ya, dia bercakap, dia bercerita dengan kawan ni ada cerita yang sesuatu tentang diri dia, kita keluar, kita pergi tempat lain, kita cerita pula orang lain tentang perkara tadi. Ya. Itu nammam. Qattat pula ialah orang yang dengar tentang keburukan lain kemudian dia sampaikan pula kepada orang lain. Yang tadi ni dalam bentuk kumpulan, nammam. Yang ni kalau dalam bentuk personal. Hadis lain menyebut bahawa Nabi SAW bersabda, innan namimah wal hikda finnar la yajtami'ani fi qalbi muslim. Rawahu at-Tibrani. Namimah, mengumpat, ya. Sama perkataan nammam tadi. Orang yang mengumpat dan juga orang yang dendam, kedua-duanya berada dalam neraka. Orang yang cerita buruk orang, mengumpat,
Dan juga orang yang dia tak cerita tapi hatinya panas hati ke orang. Jaga ni, berdendam dengan orang. Orang ada buat keburukan kat kita, tapi orang tu dah minta maaf. Sepatutnya kita kena maafkan. Kita dah baca bab ni, tapi dia tak boleh maafkan, dia masih lagi simpan dendam. Tak masuk syurga Nabi kata. Orang yang ada yang suka cerita hal buruk orang, dan juga orang yang dalam hatinya masih menyimpan dendam pada orang, kedua-duanya tak masuk syurga, dia akan masuk neraka. Finnar, masuk dalam neraka. Keduanya takkan berkumpul dalam hati seorang Muslim. Bagi orang Muslim, benda dia tak ada. Bagi seorang Islam yang sejati, Muslim yang sejati, dia tak akan suka cerita hal buruk orang, dan juga dia tidak akan menyimpan dendam. Tak akan menyimpan perasaan tak puas hati. Perasaan benci atau dendam akan melahirkan prasangka buruk. Kalau ada dendam, dia akan sentiasa. Dendam ni mula-mula kecil, makin lama dia akan besar. Kalau kita tak buang, dia akan membesar lagi. Akhirnya menjadi dia akan makan diri. Akhirnya kita mungkin akan buat tindakan yang di luar kawalan. Kalau kita ada dendam, kita benci ke orang, biasanya kita nak tahu kekurangan dan kelemahan orang yang dia benci. Bila kita ada dendam, kita nak cari jalan. Apa benda buruk orang tu? Apa benda yang tak kena dengan orang tu? Kita akan cuba congkit. Dan juga mungkin kita akan suka memburuk-burukkan sifat orang tu. Kalau dengar nampak satu benda buruk, kita akan besar-besarkan keburukan dia. Kita dendam, benci ke orang. Kita akan cari. Akhirnya benda yang tak ada jadi ada. Perkara buruk dia tak buat, kita nampak buruk. Kita rasa buruk, prasangka. Kita rasa. Nampak jadi buruk, dan kemudian kita akan besarkan keburukan tu lagi. Bahkan disebarkan juga berita mengenai keaiban anggota tubuh. Body shaming sekarang ni sebut. Bila benci, macam-macam keluar. Tubuh orang fizikal itu pun diceritakan. Kalau istilah sekarang ni, body shaming, ejek fizikal. Ejek fizikal. Orang tu gemuk lah, orang tu apalah, kurus cekeding lah. Timbullah begitu. Sebab apa? Sebab benci tadi. Jadi anggota tubuh, rahsia-rahsia yang telah dijanjikan sebelum ini. Maknanya kalau sebelum ni ada tahu rahsia, maka dia akan dedahkan. Ini buruk dia. Kalau kita ada perasaan benci kepada orang. Bila kita berasa benci, dia kan bukan ada di hati saja. Maka kita akan mula buat tindakan. Kita akan ada yang kita tahu rahsia, kita ceritakan. Kita pun akan mulalah mencari jalan, untuk mengaibkan dia. Seperti mana Nabi sebut perkara ni, Nabi larang. Man anima min ahihi sayyi'ah fasatarahallahu alaihi yaumal qiyamah. Ini dalam satu hadis riwayat Imam At-Tibrani. Satu hadis tu panjang, Nabi sebut tentang beberapa perkara, termasuk juga tentang aib. Man alima min ahihi sayyi'ah fasatarahallahu alaihi yaumal qiyamah. Siapa yang tahu keburukan saudaranya, siapa yang dia tahu tentang aib seorang, tapi dia tak cerita, dia diam, dia tutup sampai kat dia habis, maka Allah akan tutup aibnya kat hari kiamat. Kita kesok kat hari kiamat, segala benda kita didedahkan. Dekat dunia, kita takut orang tahu. Dekat dunia, orang yang tahu mungkin orang sekitar kita je. Tapi di hari kiamat, Allah buka aib kita ni, benda yang buruk kita buat, yang kat dunia orang tak tahu. Dekat akhirat, Allah buka, segala orang semua tahu. Lagi besar rasa malu. Bila dia tunjukkan benda buruk kat dunia tu, orang tak tahu ni, senyap. Yang kita dapat suruh. Tapi di akhirat Allah dedahkan, sangat malu. Rasa malu tu sangat menyeksa diri. Dia ke akhirat ni besok bukan masuk neraka saja jadi seksa. Kita jangan ingat bila masuk neraka itulah tempat seksa. Memang neraka itu tempat seksa. Tapi sebelum ke neraka tu, kita dah rasa seksa yang teramat dah. Kita ada kat mahsyar. Kita ada kat mahsyar tu, di padang mahsyar,
Nak menunggu perbicaraan, nak menunggu hisab Allah pun satu dah seksa dah. Dah tak mampu dah kita nak menunggu. Dalam keadaan tak ada apa-apa. Ya, tak ada tempat berlindung, tak ada makan, tak ada minum, tak ada kemudahan rehat apa semua. Nak tidur pun tak boleh selama ribuan tahun. Situ pun dah seksa. Teramat sangat. Ya, itu mahsyar, belum masuk neraka lagi. Bila hisab pun, ya, bila hisab tu pun seksa dah. Ya. Nak tunggu buku laporan kita ni, buku laporan, buku apa? Buku diary kita tu sampai, tu pun seksa. Wa amma man utiya kitabahu biyamini. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya. Siapa yang dapat kitab, terima kitab amal dia, ya, siapa yang Allah hantar kitab amal dia kepada kita besok, kita sambut biyamin dengan tangan kanan. Tangan kanan. Maka dia akan dapat perhitungan Allah dalam keadaan yasir, mudah. Hisab dia akan jadi mudah lepas tu. Ya? Itu satu. Ada ayat seterusnya. Wa amma man utiya kitabahu wara az-zahri. Ya. Orang siapa pula yang dapat kitab dia, terima kitab tadi tangan kanan, kali ni dekat belakang. Wara az-zahri, dia terima kitab hulur, pusing belakang, terima. Ya. Macam mana keadaan dia? Dia akan dapat seksa yang teruk. Ya. Apa ayat dia? Apa? Wa yas'ila ahlihi, apa dia? Wallahu a'lam, lupa ya. Dia akan pergi kepada keluarga dia, Allah sebut, ya, dia akan pergi kepada keluarganya dalam keadaan menjerit-jerit, meraung-raung. Yang tadi, ya, siapa yang dapat menerima kitab dengan tangan kanan, dia akan kembali, ya, wa ahli ila ila ahlihi masrur, apa? Macam itulah ayat dia, ya. Dia akan pergi kepada, bila kita dapat terima kitab, Allah nak cerita, bila kita dapat kitab tu, kita akan pergi pada keluarga kita. Kalau kita sambut dengan tangan kanan tadi, kita akan pergi pada keluarga kita dengan rasa gembira. Keluarga kita yang menunggu, nak tunggu kita ni dapat tangan apa ni, sambut tangan apa, tengok tangan kanan. Bila kita dapat tangan kanan, kita datang keluarga kita yang sama dapat tangan kanan ni akan bersorak gembira, cerita masa tu. Tapi yang sambut kitab dengan tangan kiri, keluarga tunggu ni yang sama-sama dengan dia ambil tangan kiri, keluarga dia dengan keluarga semua meraung-raung. Ya. Kemudian dicampakkan ke dalam neraka sa'ira. Dicampakkan semuanya dalam neraka sa'ir. Maknanya terima kitab tu pun seksa. Baru terima kitab, belum masuk neraka lagi. Dapat je dah meraung-raung dah, menangis-nangis, takut. Ya. Proses itu semuanya dalam keadaan yang sangat menyeksakan. Tapi Allah sebut, ya, Nabi sebut, ada peluang untuk kita untuk dapat kebaikan. Apa dia? Antaranya, man alima min ahihi sayyi'ah, ya, fasatarahallahu alaihi yaumal qiyamah. Siapa yang tahu tentang aib saudara dia, kawan dia ataupun sesiapa saja, dan dia tutup, dia sembunyikan, dia rahsiakan, maka ke akhirat besok Allah akan tutup aib dia pula. Allah tak dedahkan aib kita. Sebab dedah aib ni hak Allah. Allah nak dedah, dia boleh dedah. Allah tak nak dedah, tak apa. Kan? Sebab hakim hisab itu Allah. Ada orang yang berdosa, Allah nak ampunkan, maka diampunkan. Ya? Ada orang yang banyak pahala, tapi sebab Allah, ya, ada benda buruk yang Allah pandang dan Allah murka dengan keburukan tu, maka tak bahagia. Sebab tu dalam bab amal